Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari kita sambung semula kuliah kita. Okey, so kuliah hari ni saya akan go through go to principal stress iaitu pada maximum and minimum normal stress lah. Okey. So, kenapa kena ada principal stress? Okay, sebelum ni kita cari dia punya normal stress, shear stress kan. So, principal ni basically dia sesuatu design lah. Suatu design ataupun ni adalah hukum design di mana sesuatu reka bentuk engineering tu kita perlu carikan dia pada masa dia minimum dan juga maksimum. Contohnya sebelum ni saya pernah cerita pasal kolom kan. Mana kolom tu you kena design dia sampai maksimum, had maksimum dia. Berapa dia boleh sustain. So yang ni adalah basic information knowledge yang mana you kena tahu. Normal stress tu dia punya maksimum ni pada tahap mana. Okay. Minimum ni pada tahap mana. Okay. That's why principal stress ni kita akan cari pada maximum and minimum normal stress lah. Okay. And then orientation of the plane cause the normal stress to be maximum ataupun minimum dan juga cause the shear stress to be maximum. Okey. Tapi yang kali ni, yang first ni saya akan fokuskan pada principal stress dahulu. Okey. So yang ni saja ni pun masih berkaitan tentang equation. So equation yang kuning ni dia dapat daripada differential equation yang ini. Okay. So, siapa yang ada buku RC Hibbeler tu, bagi this topic principal stress tu untuk RC Hibbeler punya buku, boleh turn to page, mana? Page 647. Okay. Sorry, saya bukan 647. Saya pun tengah tengoknya buku RC Hibbeler juga ni. Okey. Dia ada daripada muka surat 645. Dan 646. Okey. Ini dia pada page ni. Boleh lihat lah. Okey. So dalam tu dia terangkan lah macam mana dia punya figure, macam mana dia tak terangkan secara detail lah macam mana nak elaborate kan differentiate equation tu. So tapi yang ni macam biasalah, rumus yang kuning ni akan diberikan lah. Okay. So pada principal stress tu, principal stress maksudnya macam contoh you ada kan untuk stress and strain kan you ada yang pada satah ini adalah sigma iaitu normal stress, yang ini adalah tau iaitu pun shear stress. Okay. So yang principal stress tu adalah yang ni lah pada satah ni. Okay. And please bear in your mind pada satah ini, okay, pada satah ini kan dia 90 darjah kan. Bukan 90 darjah, 180. So pada satah ini tak mungkin akan berlaku shear stress sebab shear stress hanya berlaku pada paksi yang ini. Okey, yang ini sahaja. So memang untuk satah ini takkan ada shear stress. Okey, sebab nama pun sediakan normal stress kan. Okey. So untuk maximum shear stress the page maximum shear stress daripada page 647. Okey. 647. 647 lah. Ni. Okey, berbalik semua kepada principal stress. Kalau you perasan pada rumus ni, okey, you ada tan 2 theta P equal to shear stress XY bagikan dengan stress X minus stress Y bagikan 2. You perasan tak P ni? Okay, P ni. So, P ini mewakili principal. Principal. Okay. Kalau you tengok pada maximum shear stress, okay, pada maximum shear stress, dalam rumus dia digunakan S. So, S ni maksudnya adalah shear lah.
kita nak membezakan dia. Okey, membezakan dia. Okey, jumpa rasa tak? Di rumah dia hampir sama. Cuma dia terbalik-terbalikkan equation tu je. Okey. Sebab ni pun terhasil daripada diagram juga sebenarnya kalau dia boleh tengok lagi detail. So, balik semula kepada principal stress. Pada principal stress, kita akan cari juga pada sigma 1 dan juga sigma 2. Okey, kenapa macam tu? Sebab, okey, let's say lah kalau you ada, macam mana saya nak lukis? You ada, macam ni lah. Macam ni. Okey, so sini akan jadi, you punya sigma 1. Ni kalau you punya belum ada lagi rotation, ni akan jadi sigma 2. Sigma 1, sigma 2. Okey. Sebab tu kat sini dia ada plus minus lah. Okey. So, kalau untuknya tahu maksimum, rumah dia macam ni. Dia lain sikit daripada yang tadi lah. Daripada principal stress. Okey, kena faham maksudnya you tahu dekat appendix ataupun lampiran dia tak akan tunjukkan kamu equation tu guna tak apa. So macam ni nak tahu dia adalah untuk principal. Okey, tengok pada tadi lah. Kalau tan 2 theta P ni adalah untuk principal. Tan 2 theta S ni dia adalah shear. Okey. Dan kalau untuk principal stress dia tak ada shear. Ingat untuk principal stress tak ada shear. Shear dia kosong. Tak mungkin berlaku shear. Tapi kalau maximum shear stress, that's why dia cuma ada shear saja. Okay. So ini adalah figure yang ni. Yang ni. Okay, ni daripada buku RC Hibler lah. Okay, kalau kita tengokkan kedudukan dia. Okay, yang ini. Sigma X solat sigma Y bahagi 2. Okay, yang ini. Tinggi ni maksudnya dia punya shear stress. Okey, yang satah ini adalah rumusnya yang ini. Okey. Yang ni pun sama juga. Okey. So yang ini maksudnya satah ini untuk dapatkan dia punya sigma 1 sigma 2. Okay, satah ini plus minus dengan ini plus minus dengan predication ni lah. Okey. So, untuk maximum shear plane pula, digunakan untuk tahu dia, 2 theta S dia adalah negatif. Sigma X tolak sigma Y, bahagi 2, bahagi 2, bahagikan dengan shear stress SY. Okey, assignment ni nanti saya akan bagi dalam WhatsApp lah. You kena buat pada muka surat mana dalam RC Hibler punya buku. Saya akan bagi assignment. Kalau siapa nak tanya boleh tanya saya during kelas lah. Okey, soalan assignment tu macam mana? Okey, untuk Mohr circle macam saya cakap awal tadi kan, dalam subjek stress strain sublimation ni kita ada dua kaedah, unit equation dan juga Mohr circle. Okey, Mohr circle ni saya takkan sentuh dulu. Cuma Miss Farah mungkin ada tersilap sikit dari segi dia punya slide. Okey, sebenarnya example 3.4 ni dia bukan contoh untuk Mohr circle. Okey, tapi dia masih lagi dalam dia adalah contoh untuk principal stress. So, nak tahu macam mana nak tahu dia ada principal stress? Okey, ni kalau you tengok dua soalan dia pada example 3.4. The state of plane stress at a point on a body is shown on the element in figure. Okey, figure ini represent this state in the term of principal stresses. So you dah tahu dah principal stresses mesti ada apa? Sudahnya principal stresses tadi mana? Iaitu tan 2 theta P. Okey, tan 2 theta P dan you akan cari sigma 1, sigma 2. Okey. Itu. Ni masih lagi principal stress. Bukan lagi dalam Mohr circle. Mohr circle lain. Mohr circle tu you kena buat circle betul-betul. Okey. So, yang Mohr circle tu nanti saya akan tentukan dalam next video lah. Yang ni kita akan fokuskan pada contoh principal stress. Dan 3.4 tu contoh untuk principal stress. Example 3.5 tu adalah contoh bagi shear stress. Okey. Kita go through satu-satu dulu lah. Okey.
So macam biasalah prosedur dia, you keluarkan information daripada figure yang diberikan. Okay, sekarang ni macam sebelum ni you dah diberi sudut. Okay, dari sudut di mana this kind of rigid body dia berputar pada sudut sekian-sekian. Tapi yang ni dia tak beri. Okay, dia tak beri kenapa? Sebab tu kita cari dia punya principal stress. Sebab kita tahu kalau principal stress kita kena dapatkan nilai bagi dia punya minimum stress, minimum normal stress dan juga maximum normal stress. Sebab tu diberi tahu soalan tu diminta represent the state in the term of principal stresses. Okay. Sekarang sudut kena cari pula. Okay. Siapa yang ada buku RC Hibber, contoh ni dia ada dalam muka surat. Okay. Contoh ni dia dalam muka surat page 648. 648. Okay. 648. Okay. Untuk example yang ini, kita tahu pada sigma X adalah negatif 20 megapascal. Okey, sigma Y dia adalah tension 90 megapascal dan dia punya normal shear stresses iaitu yang dekat Y iaitu positif 60 megapascal. So sekarang ni nak cek sudut. Okey, kalau tengok pada RC Hibber tu first yang dia akan cari adalah orientation. Okey, sekarang kita buatlah dia punya procedure method. Okey, procedure method. Procedure method. Okay, first sama je tadi. Keluarkan info data dari figure iaitu sigma X, sigma Y dan juga tau XY. Yang kedua, kita akan cari orientation of element. Orientation of element. Ataupun theta lah. Okey. So, gunakan apa? First, gunakan rumus tan 2 theta P. Iaitu, apa dia? Ni lah. Okey, yang ni. Ni. Gunakan theta P. So, nanti you dapat dia punya theta P kamu adalah ni. Ni. Negatif 23.7. Okey. Dan kalau ikutkan dia kata kat sini apa? Dalam buku pun cakap, since the difference between 2 theta P1 dan 2 theta P2 adalah 180. Jadi untuk carikan 2 theta P2 gunakan rumus ni, you akan dapat theta P1 bersamaan dengan 66.3. Okey. So yang first tadi tu, yang negatif 23.7 tu adalah theta P2. So theta P1 kena gunakan rumus yang ini. Okey. Gunakan rumus. Biasanya rumus ni tak bagi dalam lampiran. Ni you kena ingat. Okey. Kena ingat dia punya prosedur dia. So berbalik kepada prosedur method kita. Tadi gunakan rumus tan theta P. So daripada sini kita akan dapat theta P2. Okay, and then selepas dapat theta 2, cari theta P1 menggunakan rumus apa dia? 2 theta P1 bersamaan dengan 180 campur 2 theta P2. Okey. Yang ni dapat daripada sini. Okey, ni dapat dari sini. So dapat theta P1. Okey. So, nanti you kena lukiskanlah dia punya orientation. Theta P1 tu kat mana? Theta P2 tu kat mana? So, ini adalah theta P2. Ini adalah theta P1. Okey. Lepas saya dapat theta tu, kita akan cari dia barulah kita dah boleh cari dia punya principal stress. Okey. So, method yang ketiga, cari principal
stresses. Okey. Iaitu gunakan apa? Gunakan rumus sigma 1, sigma 2. Okey. Sigma 1, sigma 2. Bersamaan dengan sigma X plus sigma Y bahagi 2 plus minus sigma X minus sigma Y bahagi 2 kuasa 2. Okey. Campur tau XY. Dikuasakan dengan 2. Yang ini punca kuasa. Okey. So, nanti you akan dapatlah. Dapatlah nanti sigma 1 apa dia. Sigma 2 apa dia. Okey. So, sigma 1, sigma 2 ni adalah yang ni lah. Yang ni. Okey. Masukkan dalam rumus yang tadi tu. Okey. Itu baru sigma 1, sigma 2. Sekarang kita dah dapatkan dia punya orientation. Jadi kita nak tahukan dia punya normal stress pada orientation yang barulah. So, dah dapat sigma 1, 2 and then yang seterusnya cari sigma X prime dan juga cari tau X prime Y prime. Okey, dengan memasukkan theta P1 dan theta P2. Okey, dapatlah dia punya. Yang ni masukkan dalam equation. Masukkan theta dalam equation sigma X prime dan tau X prime Y prime. Okey, dalam ni lah. Kita dapat jawapan. Okey, itu settle untuk principal stress punya example. Okey. Sebab ni saya tak akan tulis semula lah sebab dah ada dalam slide ni. Saya cuma tunjukkan prosedur apa yang sebenarnya student ni dia tak boleh jawab sebab dia tak tahu prosedur dia kena buat apa. Lepas ni kena buat apa. Okey, jadi saya terangkan dia prosedur dia nak buat macam mana. Okey, untuk example 3.5 dia dalam page 649. Okey. Example dia berkaitan tentang maksimum shear stress. Okay, shear stress. Okay. Baca soalan dia. The state of plane stress at a point on the body is shown on the element in figure. Represent this stress state in terms of maximum in plane shear stress and associate average normal stress. Okay. Average normal stress. So, yang awal tadi tu, Miss Farah dia tak tunjukkan dia punya normal average stress. No, tak ada. Okay, tak ada. So, tak ada ni untuk average normal stress punya rumus. Okay. Ni saya tahu kenapa Miss Farah kata IV. Average normal stress ni, rumus dia ada dalam muka surat. 647 page 647. Ini average nomor saya 647. Okey. Yang ini untuk example 649. Tapi yang saya circlekan ni, ini adalah untuk rumus bagi 647. Iaitu rumus dia apa? Dia berteknik sigma average sama juga dengan sigma X campur sigma Y bahagi 2. Dia macam dia punya average lah kan? Tambahkan bagikan dengan 2. Okay. So, untuk example ni, macam biasalah. First, kena keluarkan juga dia punya information. Keluarkan information dia. Okay. And then, since dia adalah maximum shear stress,
So, you perasan lah, dia gunakan S. Okay, gunakan S. Dapatkan theta S1. So, first ni, you akan dapat theta S1. Daripada theta S1, cari theta, dia bukan theta P ni. Salah. Apa teacher? Sepatutnya theta S1. Sorry. Ni theta S, dapatkan nanti first akan dapat theta S2. And then kemudian masukkan dalam rumus ni, you akan dapat theta S1. Okay, theta S1. Okay, nampak 6. Dia slide ni tak habis. Okay. Yang ini ni sebenarnya yang this one. Okay, you just ignore Saya rasa ada mistake kat sini. Kat sini tak boleh tengok. Sebab ini kalau lepas dan theta P. P tu adalah untuk principal stress. Okay, jangan tengok yang ni. Ini mungkin ada error lah dalam municipal terbuat. So, dapatnya untuk theta S1 dan juga theta S2. So, berdasarkan theta ni. Mana tadi? Max mana tahu max, berapa tahu max dia? Tahu max formula dia 90, 60, 20. Mana tahu max tadi? Tengok pada prinsipal maksimum ni ya. Ya, dia tahulah. Okey, gunakan equation ni. So, mana tadi? Okey. So, ulang balik lah. Takut nanti lupa kan. Untuk example ni. First method. Keluarkan data. Okey. Keluarkan data iaitu sigma X, sigma Y dan juga tau XY. Yang kedua. Orientation element. Iaitu untuk gunakan tan 2 theta S untuk dapatkan theta S2. So daripada theta S2 berapa? Berdasarkan rumus 2 theta S1 bersama dengan 180 tambah 2 theta S2, you akan dapat theta S1 berapa. Okey. Dah dapat 2 tu, dah dapat ni theta S1. Okey. Baru yang ketiga cari maksimum in plane shear stress. Okey, iaitu tau max sama dengan apa? Sigma X campur sigma Y bahagi 2 kuasa 2 campur tau XY. Saya je lebih suka letak ni kuasa 2. Okey. And then punca kuasa. Okey. Punca kuasa. Bila ada punca kuasa nanti you akan dapat plus minus lah. So nanti you akan dapat plus minus berapa. Okey. So lepas tu dah dapatnya T-max ni. Dapat T-max. Lepas tu cari yang ketiga. Yang bukan. Masih lagi yang cari maximum in plane shear stress. Tapi seterusnya you kena cari tau X prime Y prime. Okey. Gunakan rumus. Inilah. Sigma X tolak sigma Y bagi 2. Sin 2 theta tambah tau XY cos 2 theta. So, you punya
ini theta ni adalah theta S2. Okey. Theta S2. So, dapatkan lah. Dapatlah nilai dia. Tahu dia berapa. Dapat nilai tahu tu. Nanti last sekali dia nak minta kamu carikan yang keempat, barulah kita cari average normal stress. Average normal stress. Iaitu sigma average bersama dengan sigma X campur sigma Y bahagi 2. Okey. Kalau siapa yang nak tak ada buku, nak tengok jalan kerja penuh bagi example 3.5 ni pada page 649 ni, saya ingatkan saya lah untuk sharekan dalam group sebab saya ada screenshotkan lah dia punya solution dia. So pada siapa yang tak ada buku RC Hibla tu, tolonglah kaji yang inilah. I nak you biasa menulis untuk this kind of example. Sebab soalan biasa tak lari macam ni je. Okay. Rasanya habis untuk principal stress dan juga maximum shear stress. Bagi in plane lah. Okay. Nanti you tengok pada buku RC Hibla tu macam mana dia lukis macam mana kedudukan dia lukis tu. So nanti at the end nanti yang kelima yang kelima nanti you kena lukis shear stress stresses in plane element. Itu macam mana? Yang tu lah kalau yang disengit-sengitkan tu. Maksudnya elemen tu telah di-rotate. Okay? Macam mana? Berdasarkan you punya jawapan tu, you tahulah you punya shear stress tu sama ada positif ke negatif ke. Okay? Okay, itu saja untuk yang kali ni. Nanti next video saya akan bagi lecture berkaitan tentang Morse circle. Okay, Morse circle ni pun tak subjek yang popular jugalah. Okay, semua.